Selamat kami sampaikan kepada anda melalui media Prima kepada penonton setia di samping segala yang informatif dan juga memberi manfaat. Dan kita masih lagi bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amir Syari, Menteri Besar Selangor. Dan tadi kita berbincang pelbagai aspek yang membawa kepada kemaslahatan bersama. Dan kita melihat banyak skim yang telah pun dilaksanakan. Dari segi peduli sihatnya, membantu warga kampus yang terkesan. Sehinggalah kepada pakej Selangor Prihatin ini yang juga menurut rakyat biasa ya. Yang berada di PPRT sehingga kepada yang menggerakkan industri kecil dan sederhana, semuanya dibantu dengan cara yang tersendiri. Jadi pastinya kerajaan negeri tidak mahu ada yang tertinggal di sebalik perjuangan dalam diuji wabak COVID-19 ini. Ini memang sesuai dengan janji saya sebaik saya jadi Menteri Besar dulu. Ucapan sulung saya yang menerima jawatan tersebut dengan rasa penuh insaf. Kita cuba meletakkan sasaran supaya no man left behind. Tidak ada yang akan tertinggal dalam arus pembangunan ini. Apatah lagi ketika kita berdepan dengan situasi yang getir ini. Malahan kerajaan juga bukan hanya membantu daripada sudut keuangan. Beberapa pakej ataupun inisiatif dalam fasa yang kedua menumpu kepada kegiatan-kegiatan sosial dan aktiviti di rumah. Sebagai contoh, kerajaan negeri peruntukkan RM700,000 untuk kita memberikan tuition dan e-learning ataupun pendidikan elektronik kepada anak-anak kita daripada darjah 1 sampai kepada tingkatan 5 di negeri Selangor. Dan pakej ini kita buka selama sebulan secara percuma kepada mereka kerana pengalaman saya sendiri yang mempunyai anak, selain daripada mak dia dan ibu dia yang duduk di rumah untuk mendidik, mereka juga memerlukan bahan-bahan tambahan lain. Semalam juga dan hari ini kerajaan negeri anjurkan e-games ataupun cyber games dalam bentuk online juga dengan hadiah yang menarik. Saya percaya ia telah memberikan impak kerana kerajaan negeri berfikir dalam keadaan PKP ini apa tindakan-tindakan yang dibuat. Malahan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor pada ketika ini juga telah membuka secara percuma buku-buku digital yang ada dalam sistem kita supaya anak-anak kita dan mereka yang ulat buku dapat akses kepada bahan bacaan sepanjang daripada tempoh PKP ini. Sebab itu kerajaan negeri cuba melihat segenap aspek. Sama ada kekurangan kewangan, bantuan-bantuan yang lain seperti makanan dan sebagainya, melajak mahasiswa-mahasiswa kita, dan tidak ketinggalan aspek-aspek bekalan makanan seperti pasar, Selangor Agro Bazaar dan juga kitaran perniagaan di sekelilingnya, di samping apa yang saya sebut program-program sosial yang boleh diisi sepanjang tempoh PKP dan proses kita melawan COVID-19 ini. Walaupun kita duduk di rumah dan juga kita nak biasakan the new normal ini, pastinya kita juga mahukan kehidupan yang produktif sebagai contohnya kalau seorang ibu yang tak dapat keluar bekerja masih lagi dapat menyantuni anak-anak yang perlu belajar dan sebagainya. Jadi kita juga melihat keperluan untuk membantu golongan petani peternak yang membekalkan kudrat mereka, hasil tani mereka demi kelangsungan rantai makanan itu. Jadi bagaimana dibantu golongan ini? Kerana saya difahamkan ada pelbagai bantuan diberikan dari segi benih-benih yang dibentukkan, peralatan supaya mereka kekal relevan di saat kita diuji dengan pandemik ini. Untuk pertanian kita ada 3 inisiatif. Inisiatif pertama kita namakan sebagai bantuan makanan dan juga bantuan kepada kelompok-kelompok petani yang pendapatannya RM1,500 ke bawah. Datanya kita dapat daripada Farma dan Jabatan Pertanian. So itu memang kita bantu program-program kebajikan mungkin mereka perlukan beras panjang tempoh PKP ini berlangsung. Yang kedua, kita juga mempercepatkan bantuan-bantuan peralatan benih kepada petani, nelayan yang berdekatan dengan peruntukan sekitar 1.5 juta dan kita akan mulakan bantuan itu pada hari ini sebenarnya ataupun semalam sebenarnya kita sudah mula agihkan bantuan-bantuan yang diberikan. Dan yang ketiga, Selangor telah memperkenalkan pada 27 hari bulan Mac yang lepas, kita panggil sebagai Selangor Agro Bazaar ataupun Selangor Agro Market, di mana kita ada 9 lokaliti di negeri Selangor, kebanyakannya di Pejabat Farma, di Kuala Selangor, di Sabak Bernam, sampailah di Shah Alam dan juga di Puchong, di Dengkil dan beberapa lokaliti lain. Di sana kita akan meletakkan bahan-bahan makanan ataupun barang-barang basah
yang kita ambil daripada petani-petani dengan harga yang sekitar 20 hingga 30% lebih murah daripada harga di peringkat pasaran. Alhamdulillah, sambutannya baik, penjarakan fizikalnya juga berlaku. Dalam masa yang sama, kita juga mula menggalakkan penghantaran makanan melalui perkhidmatan bungkusit dan beberapa agensi penghantaran yang lain, dan online buying yang dilakukan oleh publik juga mula meningkat pada hari ini. Jadi saya lihat apa yang dibuat oleh kerajaan negeri sikit sebanyak mampu mengurangkan, lambakan. Kalau kita lihat kes-kes sayur-sayur yang dibuang, berita-berita yang tersebar tu, alhamdulillah kita tangani dengan agak berkesan melalui pakej rangsangan kedua. Itu dia. Dan Selangor ni gerbang kepada pelbagai industri Ya. sama ada yang berimpak tinggi maupun kepada yang sedang bertatih, pengusaha mikro dan PKS. Jadi kadang-kadang mereka ni dah mula merancang sejak awal tahun ya. Tak jangka pandemik ini berlaku. Jadi bagaimana kadang-kadang dah ada perancangan mungkin yang terlibat dengan bazar Ramadan dan sebagainya. Jadi mereka ni nak mengubah dari segi tradisi. Dah biasa berdepan dengan pelanggan. Tiba-tiba nak beralih kepada contohnya macam Ramadan katakanlah. Jadi macam mana mereka ni dapat dibantu walaupun dalam pencarakan fizikal yang tersebut tadi masih ada peluang untuk mereka ni terima latihan secara online supaya hasilnya mereka itu yang telah pun dirancang sekian lama dapat juga dibantu. Bukan end game tetapi ada sinar di sebalik wabak ini. Ya, sebab itu ketika membentangkan pakej rangsangan kedua, saya menyebutkan dua istilah yang saya kira boleh kita terokai di sini. Yang pertama yang new normal tadi ataupun normal yang baru yang kita lalui, dan juga cognitive challenge ataupun cabaran kognitif ketika kita berdepan dengan epidemik ini. Kita bukan hanya berdepan dengan perang quote unquote, bagaimana mengurangkan dan melengkuk melandaikan keluk sebagaimana yang selalu disebutkan, tapi bagaimana kita berdepan dengan situasi seperti ini dan kita mampu untuk menghasilkan outcome ataupun hasil yang positif, dan juga bagaimana kalau perkara ini berterusan dalam tempoh 4 bulan, 5 bulan, setahun ke hadapan. Justru saya percaya cognitive challenge ini adalah cabaran yang paling besar kepada kita untuk adaptasi, mengguna pakai dan menyesuaikan dengan persekitaran. Sebab itu saya percaya ada beberapa elemen yang kita boleh gain di sini. Antaranya smart administration ataupun smart state ataupun smart city yang pernah kita impikan. Ini adalah ruangan terbaik. How serious kita terhadap smart state? Adakah kita telah bersedia terhadap pelaksanaan smart state di Malaysia? Adakah sistem sokongan kita ini bersedia? Nampak gayanya kita sudah ada watak-watak dan ada potensi yang bagus. Dan sebab itu bila bazar Ramadan kita batalkan, elakkan perhimpunan ramai. Semalam saya dah umumkan ada kerjasama dengan syarikat Grab dan beberapa syarikat lain sudah mula mendekati kita untuk menganjurkan bazar Ramadan. Dan ini saya kira satu new normal yang baru yang ada potensi yang sangat positif dan juga merupakan satu peluang dan ruang kerja yang sangat kreatif yang mungkin kita anggap sebelum ini sebagai picisan. Yang kedua, mesyuarat-mesyuarat yang dianjurkan di antara pentadbiran dan kerajaan negeri pimpinan juga sudah boleh berjalan melalui teleconference, sama ada melalui Google Meet ataupun Skype ataupun Zoom. Dan ini saya percaya juga membuka ruangan baru bagaimana teleconference dan perpisahan jarak kita itu boleh bukan menjadi halangan dan kekangan untuk kita meneruskan inisiatif dan juga meneruskan urusan seharian kita. Jadi saya anggap peluang yang sinar yang Saudara Fitri sebutkan itu memang ada, cuma bagaimana kita masuk ke arahnya, mengadaptasi dengannya dan bersedia untuk cabaran kerana ini adalah sebahagian daripada masa depan. Itu dia strategi dan juga berkenaan sekali mesej penting pesanan kepada rakyat Selangor khususnya yang betul HI. Ya, walaupun kita nanti Ramadan tanpa tarawih bukan alasan untuk kita menyambung kasih Satu suara kepada yang menonton pada pagi ini. Okey, kepada seluruh rakyat Malaysia dan terutamanya rakyat negeri Selangor, sekali lagi saya harapkan kita terus patuh kepada PKP ini. Insya-Allah kerajaan akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan segala kelengkapan dan keperluan
di kalangan rakyat, sama ada yang asas ataupun keperluan-keperluan permohonan dan permintaan dapat kita penuhi. Tapi yang pentingnya kita harus duduk kekal di rumah, kita kena jarakkan dengan orang lain pada waktu ini saja, kerana ini adalah cara yang terbaik untuk kita perangi dan landaikan keluk COVID-19 ini. Semoga kita berjaya, insya-Allah. Masih ada peluang untuk kita berhari raya, masih ada peluang untuk kita bertemu sanak saudara selepas ini. Syaratnya anda kena tinggal di rumah, disiplin dan keluar hanya jika sangat perlu. InsyaAllah kita akan bersama menang dalam perang COVID-19 ini. Tadi landaikan teluk dan kita sama-sama usaha untuk mengusir gelombang pandemik COVID-19. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Syahri Menteri Besar Selangor. Harapan untuk menggempur COVID-19. Semoga ada wawasan yang jelas sidar untuk kita semua. Dan